radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik Zaid bin Harithah untuk mengetuai pasukan tentera ke perang Mu'tah. Mu'tah, bukan Mu'tah, mim wa hamzah, Mu'tah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perang Mu'tah satu perang besar. Okay, sebelum kita baca hadis ni, punca berlaku perang Mu'tah ini ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu orang wakil dia, nama dia Harith bin Umair. Nabi hantar Harith bawa satu surat pergi kepada Raja Busra, Raja Rom. Nabi buat satu surat min Muhammad Rasulullah kepada dia. Harith bin Umair bawa. Dalam perjalanan dia daripada Madinah nak pergi ke sana, dia ditahan di tempat yang bernama Mu'tah. Mu'tah ni di mana tuan-tuan? Di Jordan. Dia satu kawasan yang duduk di dalam daerah Karak. Bukan Karak Highway. Karak ni satu daerah di Jordan. Dia ditahan di situ dan dibunuh. Benda ni menimbulkan murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab undang-undang antara bangsa, utusan tidak boleh dibunuh. Macam hari ni lah, orang press, reporter tidak boleh dibunuh. Mereka ni ada lesen besar, mereka pergi ke medan perang mana pun, mana-mana pihak pun tidak boleh bunuh mereka. Itu undang-undang yang disepakati di peringkat internasional. Tapi apa yang berlaku, utusan Nabi yang bernama Harith bin Umair ini bawa surat Nabi nak pergi jumpa raja. Sampai di tengah jalan di Mu'tah, orang raja tu tahan dan dia bagi tahu kata dia utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pembunuh dia. Hebatnya kerajaan Islam pada masa tu, satu nyawa kena, satu tentera hantar pergi. Hebat tu, tak ada ke kita lah ni. Satu orang utusan daripada pihak Islam kena bunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu batalion tentera. Kerana nyawa satu sahabat Nabi terkorban, mereka kena terima akibat dia, mereka kena bayar harga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kirim satu pasukan tentera yang Nabi selama-lama ni kalau hantar tentera, Nabi akan lantik seorang aja jadi komander, jadi panglima tentera. Tapi untuk perang Mu'tah, daripada awal Nabi lantik 3 orang. Para pengkaji sejarah bincang benda ni, pasal apa Nabi awal-awal Nabi sebut 3 nama untuk jadi ketua, tapi 3 ni one by one. Kita akan baca hadis dia. Kerana ini perang pertama yang melibatkan tentera Islam dengan tentera luar, iaitu tentera Rom, dan tentera Rom terlalu besar bilangan dia. Maka Nabi SAW hantar tentera dan Nabi namakan 3 orang untuk jadi komander dia. Perang Mu'tah ni jadi pada 1 Jumadal Awal tahun 8 Hijrah. Lawan, tentera Islam lawan dengan tentera Rom Timur, ataupun masa itu dipanggil Byzantine. Tentera Islam 3,000 orang,
diketuai oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Kita akan baca cerita tentang Zaid bin Harisah, siapa dia ni. Yang kemudian komander yang kedua ialah Ja'far bin Abi Talib, yang bulan lepas kita baca cerita dia mengetuai sekumpulan sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah, dan dia menjadi spokesman, menjadi juru cakap bagi pihak sahabat-sahabat Nabi, bercakap dengan Raja Najasyi. Sekali kita nanti tengok sikit lagi cerita tentang Ja'far bin Abi Talib. Dan yang ketiga, Abdullah bin Rawaha, satu sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut 3 orang ini. Tentera Rom, kalau tengok dalam buku sejarah yang ditulis oleh Al-Waqidi, dia kata berjumlah 100,000 orang. Seorang lagi ahli sejarah, Ibnu Ishaq, terkenal dengan kitab tarikh, kitab sejarah dia kata tentera Rom 200,000 orang. Tapi para pengkaji sejarah kemudian hari menganggarkan bilangan hanya 10,000. Kata tak mungkin tentera sampai 200,000 sampai 100,000. Dia kata ini exaggerated. Dia kata ini sengaja dibesar-besarkan. Tak perlu dibesar-besarkan macam tu. Walaupun nak tunjuk kata tentera Islam kuat, tentera Islam boleh mengalahkan bilangan yang ramai, tapi tak mau exaggerate. Ini ahli sejarah kemudian macam kita lah. Macam kita kan. Nak exaggerate. Kata kuliah semalam ramai ke? Ramai. Cara sebut tu kita takut lah. Kata ada 1,000 mai ke mana, dia kata 5,000 lantangan. Exaggerate. Kira tengoklah sah Masjid Fahim ni 160 satu sah. Kalau ada 10 sah baru 1,600, pibuh 5,000. Walau hang suka dekat ustaz tu macam mana pun, janganlah exaggerate. Jangan exaggerate. Abang kata satu sah 160 orang, ada dalam 10 sah dalam 1,600, lelaki-lelaki perempuan sikit ada dalam 2,000 pun cukup lah. Exaggerate ni tak bagus. Abang hak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So pengkaji sejarah yang kemudian ni kata tentera Rom tak ada lah 100,000, 200,000 lagi tak ada. Around 10,000 dia kata. 10,000 pun lawan dengan 3,000 dah cukup baik dah. Tentera Islam dah cukup baik dah. Cakap tutup dah cukup baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tadi. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu pasukan tentera untuk lawan dengan tentera Rom, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama seorang-seorang komander yang akan memimpin tentera Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qutila Zaid fa Ja'far. Nabi kata yang akan jadi ketua ialah Zaid bin Harisah, anak angkat aku. Kalau sekiranya Zaid tewas, Zaid gugur, Zaid syahid di dalam peperangan itu, fa Ja'far. Nabi kata tempat Zaid akan diambil oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku. Sekali saya dicerita satu-satu ni. Zaid ni apa cerita dia, Ja'far ni apa cerita dia. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Nabi kata kalau sekiranya Ja'far bin Abi Talib sepupu aku pun gugur syahid di dalam perang itu, maka tempat untuk menjadi komander tentera akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Dia kata dia ada dalam pasukan tentera. Ibnu Umar, anak Sidina Umar ni, dia salah seorang daripada pasukan tentera yang pergi perang di Mu'tah tu. Dia salah seorang.
Faltamasna Ja'far bin Abi Talib. Bila dah habis perang, kami duk cari ni sahabat-sahabat yang gugur. Tentera Islam 3,000 orang, yang gugur syahid 12 saja. 12 orang saja syahid. Dan tentera Islam menang. Bila habis perang, pergi cari sahabat-sahabat, cari tengok hak hidup, siapa yang tak ada dalam hak hidup ni. Nombor satu mereka nak cari siapa dia? Sepupu Nabi ni, Ja'far bin Abi Talib. Faltamasna Ja'far bin Abi Talib fawajadnahu fil qatlah. Kami cari dalam hak mati bergelempang ni, jumpa Ja'far salah seorangnya. Wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'nah wa rumyah. Allahu Akbar. Jumpa mayat Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi yang Nabi cukup sayang ni. Jumpa badan dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada 90 kesan kena tombak dan kena panah. Allahu Akbar. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, belek-belek tengok, kesan kena panah, kesan kena lembing, kena tombak, ada 90 kesan. Demikian syahid yang kata Ja'far bin Abi Talib ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian.